Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa hal korang? Yes, selamat datang. Yang baru jumpa channel ni, selamat datang lah. Okey, kepada korang-korang semua ke dalam channel YouTube Rais Hamid, dan masih lagi bersama dengan YouTuber kegemaran anda, kegemaran rakyat Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, Vietnam, macam-macam lah sekarang yang dah kenal Rais Hamid ni, alhamdulillah, iaitu Rais Hamid. Apa hal korang? Check it out now. Ya, bedu, let's go. Come on yo. Allahu Akbar. Hari ini aku nak share sikit berkenaan dengan benda ataupun situasi lah yang kemungkinan semua askar akan lalu, semua tentera akan lalu. Benda ni, okey, aku akan ceritakan dekat korang 4 golongan yang paling hina dekat dalam tentera. Tapi sebelum tu, macam biasa guys, tolong tekan butang subscribe, okey, supaya video ni yang mana yang bermanfaat, yang mana boleh jadikan hiburan santai, bolehlah korang dapat antara yang pertama yang tengok, dan mungkin korang juga boleh share, okey, dekat kawan-kawan, okey, dan supaya kita cepat untuk naikkan subscriber dia, kita capai 500k subscriber, insyaAllah. Jangan lupa tekan butang subscribe. Maksud aku, golongan yang paling hina dekat dalam tentera ni adalah golongan-golongan yang orang cakap memang selalu jadi mangsa kena detail, selalu hidup dia tak tenang, selalu kena kacau dengan senior, dengan jurulatih, memang tidur pun tak cukup, ada je kena belasah lah, kena itulah, dapat tas lah. Tapi golongan ni tak semestinya dia akan berada dalam kelompok itu dalam jangka masa yang lama lah. Dia sekejap je. Contohnya bila masuk junior baru ke, bila dia dah habis kursus ke, maka dia tidak lagi tergolong dalam golongan orang yang hina dekat dalam ATM ni. Sorry lah, aku punya ayat macam straightforward sangat kan. Aku akan ceritakan mulai daripada golongan yang paling bawah sekali, yang paling hina sekali, yang dekat mana-mana kau jalan, especially dekat dalam camp ke, dekat HQ ke, dekat MINDEF ke, memang orang tengok memang slack habis lah. Nombor 1 adalah golongan pelatih tentera. Pelatih ni yang dimaksudkan adalah golongan kadet, pegawai kadet, dan juga rekrut golongan pelatih yang nak commission as LLP lah, lain-lain pangkat. Memang dekat mana-mana pun, dekat luar ke, dekat dalam ke, bila lalu je depan-depan orang-orang yang dah servis, yang dah start kerja kan, memang diorang akan diusah slack lah cerita dia. Hidup dia memang tak tenang lah. Kau boleh tanyalah semua orang yang pernah melalui, memang semua orang pun cerita dia pernah lalu. Okey, setiap anggota tentera tu akan melalui fasa dia dekat dalam training lah. Dalam fasa latihan as a recruit, as a cadet. Memang hidup tak tenang, hidup kau akan diaturkan, kau kena ikut aturan yang telah ditetapkan tu. Tidur memang tak cukup, memang hampir setiap malam memang kena belasah. Lepas tu dengan cuti pun susah. Memang semualah, limitation dia terlampau tinggi sangat. Rambut kena botak bulat, gaji pun tak berapa nak banyak sangat. Dekat mana-mana pergerakan mungkin kena berlari sepanjang masa, mungkin kena dalam keadaan kawat. Kalau dalam kumpulan nak kena kawat, nak pergi surau kena kawat, nak pergi tu kena kawat. Setiap hari orang akan cek pakaian kau, setiap hari orang akan cek, orang akan cari kesalahan kau. Memang hidup kau tak tenang, memang risau je, memang aduh, baru je nak relax sikit, dah kena panggil dah, fall in lah, cemperit lah, apa benda lah. Memang ini bagi aku adalah golongan yang paling hina dalam ATM. Jadi korang-korang yang baru nak masuk askar tu, yang baru nak masuk rekrut ke, pegawai kadet ke, jangan harapkan hidup korang adalah satu luxury lah. Okay. Tapi itulah yang benda yang korang kena hadap. Dan benda ni boleh habis je training, habislah dia. Nombor 2, yang ni kalau dalam Air Force memang insyaAllah semua akan kenalah. Dalam darat, dalam Navy, culture dia aku tak sure sangat. Tapi golongan yang nombor 2 ni adalah golongan bugi. Bugi ni dia kalau kita bujang, bila kita lapor dekat sesuatu unit baru, contohnya lepas kita dah commission lah, kita akan ditempatkan dekat unit-unit mengikut kita punya kepakaran ataupun trade lah. As a bujang, kita kena wajib untuk menginap dekat penempatan untuk bujang. Contohnya pegawai dia ada mes pegawai, untuk LLP dia ada Wisma Bintara. Kalau untuk Air Force lah. So bila kau orang baru dekat penginapan tu, kau bukan senang-senang je boleh bergaul, boleh gunakan fasiliti-fasiliti yang ada. Contohlah macam mes pegawai sendiri, dia ada mes ataupun tempat kita beriadah, ada karaoke lah, boleh lepak-lepak lah, ada snooker lah, apa benda semua.
Kau bukan senang-senang boleh guna semua peralatan tu. Dia ada tempoh di mana kau dikategorikan sebagai bugi lah. Orang kata orientasi MES. Kalau macam aku sendiri, aku pernah kena dekat 2 MES, iaitu dekat Kuantan dengan dekat KLBase. Tempoh dia depends. Kalau yang digazetkan tu sebenarnya 2 minggu je. Tapi bergantung kepada performance korang. Kalau elok, tak ada masalah, tak ada komplain daripada komander pangkalan dan sebagainya, habis 2 minggu tu habislah. Tapi kadang-kadang ada je, elok-elok dah nak habis kau punya tempoh orientasi tu, tiba-tiba kompang sound, bugi ni tadi lalu dekat depan pejabat kompang nak minta sign apa benda lah, bising-bising lah apa benda lah, ataupun ada yang turun MES tapi pakai stokin putih lah, ada yang pakaian tak proper lah, tak wish pegawai lah. Dia golongan dia hina, tak berapa nak hina sangat, cuma dia upgrade sikit je lah daripada cadet ataupun rekrut tadi. Memang selama 2 minggu tu orang akan cari salah kau. Memang ada je point yang kau salah, memang kau kena belasah, dan dia ada special ceremony juga untuk nak bebaskan kau daripada golongan bugi ni. Dia ada orang panggil commission MES, dia punya pentauliahan dia lah. Kalau masa pentauliahan tu pun kalau tak ada masalah, insya-Allah kau boleh bebas daripada golongan bugi ni. Tapi kadang-kadang masa sesi pentauliahan bugi ni, kalau ada masalah juga, orang kata fuck up dari segi makanan ke, dari segi kau organize tu ada masalah ke, kau masih boleh extend lagi kau punya tempoh untuk menjadi bugi ni. Okay? Nombor 3, yang ni dia dah upgrade sikit, masih lagi hina tapi dia dah upgrade sikit lah, iaitu pegawai-pegawai ataupun anggota-anggota yang baru lapor unit. Tapi kebiasaannya ini terjadi kepada yang baru commission lah. Dia masih lagi di taraf junior rank. Kalau pegawai ni macam lieutenant muda, lieutenant, bila dia lapor dekat unit baru, memang kau akan jadi mangsa lah. Tak kena belasah pun dekat tempat kerja ni, tapi mungkin kau akan banyak task, kau kena buat kerja yang luar bidang skop kau. Tiba-tiba kerja kau kena organize je, kena organize breakfast lah, kena organize sukan lah, organize lawatan lah, organize itulah, inilah. Kau kena organize je. Sampai kadang-kadang kerja hakiki kau sendiri pun kau tak dapat nak buat. Kadang-kadang banyak yang terbegalai. Tapi nak buat macam mana? Dah itu dia punya culture dia. So kau kena hadap lah, kau kena pandai manage kau punya tugas dan tanggungjawab lah. Tapi dia tak hina sangat lah. Dan dia pun sekejap je. Dan bila kau dah ada dekat pangkat-pangkat yang tinggi, contohnya macam corporal, macam sarjan, ataupun kalau pegawai dia dah sampai ke pangkat captain, bila dia lapor dekat unit baru, dia dah tak lagi tergolong dalam golongan yang hina yang lapor dekat unit barulah. Dia hanya untuk golongan-golongan yang pangkat yang bawah-bawah, yang fresh ni lah. Tapi dia tak susah sangat pun, boleh layan lagi lah. Cuma mungkin bila dekat kerja tu kau kena balik lambat sikit, kau yang last kena tutup suis ke, macam tu lah, benda-benda yang biasa-biasa ni je. Dan yang terakhir sekali ni, yang ni tak semua orang akan lalu, tapi untuk orang-orang yang orang kata nak pursue dia punya career dalam tentera, dia nak upgrade dia punya level dekat dalam tentera untuk nak naik pangkat ke, untuk nak tambah kepakaran ke, berbenda ke dan sebagainya lah, dia akan melalui lah benda ni, iaitu bila kau jadi student dekat satu-satu kursus. Dia tak seksa sangat, cuma kau punya kehidupan ni dikontrol. Dia ada jadual. Contohnya, kalau aku daripada kapten, aku nak naik ke meja, aku akan melalui satu kursus. Okey, so kursus tu lebih kurang dalam 3 bulan, macam tu 2 bulan, 3 bulan. Jadi sepanjang kursus tu, memang kau jadi student lah. Kau kena pakai baju PT yang sama dengan kawan-kawan kau yang lain. Setiap petang kau kena wajib turun sukan petang, semayang nak kena berjemaah. Kena belasah tu insya-Allah mungkin tak ada, tapi kadang-kadang bila kita dah capai tahap macam sini-sini sikit ni, tak sini sangat tapi kira dah ada level yang tinggi sikit lah. Kau tak suka life kau dikontrol, kau tak suka life kau ada jadual. Tu yang paling menyampah tu, bila ada jadual. Semuanya nak kena ikut, outing pun tak boleh lama-lama. And then weekend, kalau kau keluar daripada base ke, daripada unit ke, kau kena balik on time. Benda-benda macam tu lah. Kadang-kadang benda ni merimaskan jugalah. Sebab dalam tempoh jaga masa yang lama, makan bulan juga kadang-kadang. Tapi dia tak ada pressure sangat lah. Sebab bila time kau kursus ni, orang akan bagi kau fokus juga dekat kau punya kursus. Cuma itulah, bila habis je kelas, habis je exam, kau kena organize tu lah, organize sukan lah, organize ni lah. Orang akan cari salah kau, orang akan cari kefakapan.
benda-benda yang kau organize ni. So bila ada salah nanti dia adalah dia punya kesan dia. Tak dapat cuti lah, apa benda lah. Tapi dia tak healing sangat lah kalau jadi student dekat dalam tentera. So itu je aku boleh share dekat korang. InsyaAllah mungkin ini benda yang baru korang tahu. Okey, ini aku buat sendirilah benda ni. Mungkin ada orang tak terfikir pun benda ni. Tapi ini yang aku dapat simpulkan lah berdasarkan pengalaman aku. Bolehlah menjadi satu ilmu yang baru. So supaya bila korang dekat dalam tentera nanti, korang dah prepare lah. Alamak, aku nak kena jadi bogi ni. Aku nak commission ni. Aku nak lapor ke base baru ni. Alamak, jadi bogi lah. Pernah tengok video RHTV. Ini yang aku cerita. So korang boleh share dekat sini. Share video ni, okey, supaya menjadi ilmu yang bermanfaat kepada semua orang yang dalam tentera ke, yang minat nak masuk tentera ke, dan tulis komen. Silakan bagi korang punya pendapat. Mungkin pernah lalu, mungkin ada golongan yang keempat pula. Wallahualam, aku tak tahu. Sebab aku dalam servis aku 14 tahun je. Mungkin ada yang lagi lama, 26 tahun ke, 38 tahun ke, mungkin ada golongan lain yang korang tahu yang hina dekat dalam ATM ni. Okey, dan macam biasa jangan lupa tekan butang like, jangan lupa tekan butang subscribe, dan jangan lupa tekan butang loceng untuk notification video-video daripada channel YouTube Rais Hamid selepas ini. InsyaAllah, okey, kita berjumpa lagi dalam next video. InsyaAllah awalkan solat, jaga korang punya dosa pahala, jaga keluarga kita. Semoga kita semua diberikan rahmat dan hidayah, dan semoga kita bertemu di jannah nanti. InsyaAllah. Stay tune dengan channel Rais Hamid dengan video-video yang baru. Okay, next time. InsyaAllah. Assalamualaikum. Bye-bye guys. See ya.